Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bersua dalam ruang kesempatan pada kali ini. Terima kasih kepada seluruh para penonton dan follower page Tajdid Malaysia. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan para penonton semua, insya-Allah kita membincangkan tentang penutup yang indah maupun kesudahan hidup ataupun pengakhiran kehidupan kita yang diharapkan dalam keadaan yang indah, atau bahasa yang mungkin pernah saya gunakan sebelum ini, happy ending. Penutup pengakhiran kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mutaakhir ini kita sering juga mendengar khabar, mendengar berita maupun paparan di akhbar berkaitan tentang kebanyakan dari kalangan kita terlibat dengan kematian secara mengejut ataupun kematian secara tiba-tiba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan setiap umat itu, setiap yang bernyawa itu akan ada ajalnya, ketetapan, tempohnya itu. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila datang saja ajal, maka tidakkan dilewatkan dan tidakkan dipercepatkan walaupun sesaat. Surah Al-A'raf ayat 34. Karena itulah kematian ini merupakan salah satu daripada perkara yang misteri dalam hidup kita. Antara lain perkara yang misteri, jodoh. Jodoh adalah benda misteri dalam kehidupan kita. Bercinta dengan orang lain, akhirnya kahwin, berumah tangga dengan orang lain. Anugerah juga antara misteri dalam kehidupan kita. Nampak ada orang yang bekerja bersungguh-sungguh, nampak ada orang berhempas pulas dalam kerjayanya, dalam usahanya, namun yang mendapat anugerah orang lain. Ataupun rezeki. Rezeki juga salah satu daripada misteri, perkara yang tidak diketahui oleh kita, dan tidak ada siapa pun di kalangan kita yang boleh pasti, boleh jamin bahawa sekian-sekian dia akan dapat sejumlah. Tidak. Rezeki, ada orang berniaga daripada awal pagi sampai ke tengah hari, tak berapa banyak sangat pulangan yang dia dapat keuntungannya itu. Ada orang berniaga baru beberapa ketika saja, tapi untungnya berlipat kali ganda. Begitulah juga dengan soal ajal ataupun kematian, juga adalah misteri. Ada orang baru lahir semalam, hari ini meninggal. Ada orang lahir semalam, minggu depannya meninggal. Ada orang lahir sejak daripada dulu, lama dah, dia hidup lama dah, pun tak mati-mati lagi, tak meninggal lagi. Kata orang bijak pandai, hidup ini umpama naik bas. Ada orang naik dulu, turun awal. Ada orang naik awal ataupun naik kemudian, tak turun-turun lagi. Rupa sampai stesen baru dia nak turun. Begitulah kehidupan kita, silih berganti. Maka seperti yang saya sebutkan di awal tadi, perkara yang agak mengejutkan kita adalah kematian secara mengejut ataupun kematian secara tiba-tiba. Di negara kita ini, kalau disebut tentang kematian mengejut, tidak bukan. Dia berkait dengan kematian akibat kemalangan. Pun mengejut. Kerana tadi baru kita jumpa dia. Tadi baru bersembang dengan dia. Tadi baru WhatsApp dengan dia. Tiba dapat berita dia meninggal. Kan mengejut. Meninggal mengejut. Di Malaysia kita ini, kemalangan di Malaysia purata 18 orang setiap hari. Ataupun kurang lebih setiap 1 jam 20 minit, satu nyawa melayang akibat mati aksiden kemalangan.
Dan daripada 18 orang sehari itu, 11 orang daripadanya adalah penunggang motosikal. Sebab itu kita minta lah kepada semua para penonton, juga di kalangan abang-abang rider kan yang bawa penghantar-penghantar makanan, berhati-hatilah. Ya memang nak kerja trip, nak kerja job, tapi tolong jaga keselamatan. Jagalah keselamatan diri masing-masing kerana kita ada tanggungan. Barangkali ada di kalangan abang-abang, ada isteri, ada anak, ada tanggungan yang perlu kita kena sempurnakan. Maka berhati-hatilah. Walaupun dalam sibuk, walau kelam kabut macam mana pun, moga-moga kita dalam peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Namun begitu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, bagaimana nak meraih kematian yang indah? Salah satu daripadanya ialah kita mesti senantiasa suka untuk nak beribadah kepada Allah. Orang yang suka untuk nak beribadah kepada Allah ini umpama orang yang suka nak bertemu Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Kata Nabi Sayyidatina Aisyah, kata Nabi SAW menyebutkan, sesiapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga cinta untuk nak bertemu dengan dia. Allah pun suka nak bertemu dengan dia. Namun siapa yang benci, tak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak suka nak bertemu dengan dia. Itulah sebabnya orang yang paling bertuah sekali dalam dunia ni adalah orang yang suka untuk beribadah. Kerana itu adalah jalan untuk dia nak bermanja-manja, dia nak bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita pernah dengar berita, ada orang bila dia meninggal, adalah di kalangan adik-beradik dia, kenalan-kenalan dia yang cerita akan ganjilnya perangai arwah sebelum meninggal. Ada biasa kan orang cerita, oh itulah dia sebelum dia meninggal itu adalah dia tinggal duit, dia kata ni duit ni nak wakaf, dia kata duit ni nak bagi sumbangan anak yatim, dia kata ni untuk sumbangan mangsa banjir, ini duit untuk budak tahfiz, ini duit untuk pondok-pondok, institusi yang jaga orang tua-tua, bagilah duit. Tak pernah dia nak buat macam ni pun sebelum ni. Rupanya agak tu tanda dia nak meninggal tu. Rupanya perkara ini ada dinyatakan. Kata Nabi SAW, "Iza aradallah bi'abdihi khairan ista'malah." Qalu, "Kaifa yasta'miluh?" Nabi SAW bersabda, jika Allah Ta'ala suka akan hambanya itu, Allah akan memanfaatkannya. Memanfaatkan ni maksudnya apa? Sahabat pun tanya, "Ya Rasul, bagaimana Allah memanfaatkan hambanya itu?" Qala, "Yuwafiquhu bi'amali salih qabla mautihi." Allah akan cenderungkan, Allah akan lorongkan, dan Allah akan dorongkan hatinya itu untuk melakukan amal-amal soleh sebelum dia mati. Sebelum dia meninggal dunia, hati dia ada cenderung nak buat apa? Nak buat benda baik. Nak jadi bagus. Nak jadi baik. Rasa tergerak hati nak buat benda elok. Walaupun seumur hidup sebelum ni tak terlintas pun di hati dia nak buat benda elok sedemikian rupa. Maka ini merupakan suatu keberuntungan. Orang yang Allah cenderungkan hati dia sebelum ni tak pernah jejak kaki ke masjid, rasa nak pergi. Sebelum ni tak pernah nak turun bagi bantuan ke, sukarelawan ke, membantu orang yang susah, yang tertindas hidupnya, dia rasa nak tolong. Rupa-rupanya tak lama lepas tu dia meninggal. Tu yang kalau bahasa cerita Piramli lu, dia kata apa? Tengok orang tak pernah buat benda baik, tiba nak buat, dia kata apa? Kau ni buang terbiak nak mampus, dia kata. Aduh, kasar sangat ayat tu. Bukan dia kalau ikut ayat tu bunyi kasar, maksudnya lebih kurang. Orang buat baik-baik ni hati-hati. Mungkin tak lama dia meninggal lepas tu, tapi syukur meninggal dunia dalam kebaikan. Saya kira mungkin para penonton yang menonton saya menerusi Tajdid Malaysia ini, anda mungkin pernah
dengar cerita di mana ada orang meninggal dunia ketika azan, meninggal dunia ketika solat, meninggal dunia ketika sedang i'tikaf dalam masjid, meninggal dunia ketika dengar kuliah, meninggal dunia ketika baca Quran, meninggal dunia ketika menyampaikan khutbah, meninggal dunia ketika dalam perjalanan nak memberi sumbangan bantuan pada orang yang memerlukan. Ini semua orang pilihan Allah. Ini semua orang pilihan Allah. Orang yang memang hidupnya itu jiwanya untuk Allah. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama ilahi, kehendak Allah difahami, pandai menerima darinya. Apa maknanya? Orang yang hidupnya itu hidup bersama ilahi. Artinya segala yang Allah suka, segala yang Allah redha, segala kehendak Allah itu dituruti dan segala kemurkaan Allah dihindari. Maka bertuah orang yang akan mendapat kesempatan kehidupan ataupun penamat hidup cerita kehidupannya itu dengan kebaikan maupun amal soleh. Itulah juga sahabat-sahabat yang saya muliakan semua. Orang-orang yang senantiasa ingat akan kematian ini disifatkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang bijak. Kata baginda Nabi ketika ditanyakan, Ayul mu'minin akyas ya Rasulullah, siapakah manusia yang cerdik itu ya Rasul? Jawab Nabi, qala aksaruhum lil mauti zikra. Jawab Nabi, orang yang cerdas, cerdik itu ialah orang yang banyak mengingati kematian. Dan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Dan orang yang paling bagus sekali di kalangan mereka yang ingat mati itu adalah orang yang membuat persiapan, preparation, isti'dad, membuat persiapan, bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Kata Nabi, ulaikal akyas, yang tu lagi cerdik, yang tu lagi bagus, lagi cerdas orang seumpama ini. Kenapa? Kalau sekadar ingat mati, tapi kalau tak buat persiapan, ramai. Orang yang setakat ingat mati ni banyak. Tuan-tuan dalam hidup takkan tak pernah ingat mati. Nak lintas jalan, tengok kiri kanan. Kat 40 kali kiri kanan. Kok ada lori tiba datang, kok ada motor tiba menyelit keluar datang. Ingat mati lah tu. Ingat. Dia ingat mati. Kena langgar meninggal pula nanti tak sembahyang zuhur lagi ni. Contoh. Ataupun orang yang akibat kena sakit, ingat mati. Segenggam makan ubat. Sebab apa? Sebab dia ingat mati lah tu. Aduh, kata banyak lagi kan nanti anak yang merasa, aku tak merasa aku mati. Dia ingat mati. Itu sebab dia sakit. Darah tinggi, kencing manis, jantung dan macam-macam lagi lah. Tapi kalau setakat ingat saja tak berapa best. Kata Nabi, orang paling cerdik, dia dah lah ingat akan kematian. Lepas tu dia melakukan persiapan-persiapan untuk kematian. Orang yang melakukan persiapan untuk mati ni sebenarnya dia sudah nampak lagi gelagat dia, karakter dia, sifat dia, watak dia sejak dia hidup lagi. Sejak dia hidup lagi. Apa tanda-tanda dia? Dia kalau jenis orang ingat mati ni, apa sifat dia? Pertama, dia jenis tak berkira dalam bab sedekah, dalam bab memberi, dalam bab menyumbang. Dia tak pernah berkira. Dia tak pernah berkira. Sehingga kan dalam Quran Allah menyatakan dalam surah Al-Munafiqun, iaitu orang-orang yang bila dia dah meninggal dunia, dia tahu dia nak meninggal dunia, kalau boleh dia nak Allah panjangkan umur dia untuk sedekah. Apa kata mereka? Rabbi, dia minta, wahai Tuhanku, laula akhartani, kalaulah boleh lambatkan, lanjutkan umur aku ni lagi, ya Allah, jangan matikan lagi, lanjutkan lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib, lajakkan lagi umurku ya Allah. Memang patut mati hari ni ya Allah, bagilah lajak sikit kot, sebulan lagi ke, lagi 2 bulan ke ya Allah.
فأصدق وأكن من الصالحين. Karena aku nak jadi di kalangan orang-orang yang bersedekah, orang yang nak menginfakkan harta ke jalan-Mu ya Allah, dan aku nak jadi orang yang baik, orang soleh, baru nak dekati majlis ilmu, baru nak pergi masjid. Panjangkanlah umur aku ya Allah. Tapi pada ketika itu, seperti yang kita nyatakan di awal tadi, ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dilewatkan dan tidak akan dipercepatkan. Right time. Allah Ta'ala cabut nyawa kita. Mudah-mudahan peringatan itu memberikan semangat pada kita untuk jadi orang yang lebih baik, dan semua para penonton Tajrid Malaysia, kita senantiasa insaf dan senantiasa ingat bahawa setiap saat adalah minit-minit terakhir kita di muka bumi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.